Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titik Hasina binti Samud, 18 BI 01121. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang pengambilan tanah. Jadi bagi pengenalan pengambilan tanah ialah pengambilan tanah merupakan satu gangguan hak individu terhadap hartanya, dan dalam perkara 13 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa um, ia adalah satu jaminan di mana pemilikan harta hanya boleh dilucutkan jika ia mengikut prosedur undang-undang dan jika ia diberikan papasan yang mencukupi. Dan dengan itu ada tujuan Akta Pengambilan Tanah 1960 yang diluluskan dan juga diguna pakai. Untuk matlamat APT ini adalah untuk mewujudkan prosedur yang seragam di semua negeri di Malaysia, dan juga ini adalah satu mekanisme yang cepat untuk mengambil tanah itu secara paksa. Dan tujuan APT ini adalah selalunya pemilik harta susah dan berat untuk melepaskan harta mereka secara paksa, walau setinggi mana pun pampasan yang akan diberikan. Okay. Dan yang kedua adalah tujuan tanah yang diambil mungkin tertakluk kepada kategori kegunaan tertentu, dan bila pihak berkuasa ingin mengambil tanah tersebut atas tujuan kegunaan yang lain. Dan kesan daripada ini ialah pemilik asal akan dilucutkan haknya dan yang tidak boleh disangkal itu ke atas tanahnya, dan hak menggunakan dan menikmati secara eksklusif tanah itu akan berakhir. Okey, kita lihat kepada keperluan dan tujuan mengambil tanah. Keperluan pengambilan tanah. Kerajaan terpaksa mengambil tanah milik kerana tanah kerajaan adalah terhad dan mungkin tidak sesuai dari segi saiz dan lokasi yang diperlukan untuk projek pembangunan atau infrastruktur. Proses pengambilan tanah juga dapat mengatasi masalah pindah milik dan halangan-halangan perundangan yang mengambil masa yang lama sekiranya tanah itu diperolehi melalui proses pembelian terus. Tujuan pengambilan tanah pula, undang-undang mengenai pengambilan tanah secara paksa diperlukan kerana dua perkara. Yang pertama, pemilik tanah secara amnya tidak rela hartanya diambil secara paksa walau setinggi mana pun pampasan yang diberi. Yang kedua, tanah yang diambil mungkin tertakluk pada kategori kegunaan tertentu manakala pihak berkuasa mahu menggunakannya bagi tujuan lain. Atau pengambilan tanah dapat mengatasi kedua-dua rintangan ini dan memastikan bahawa rancangan pembangunan kerajaan boleh berjalan lancar tanpa membuang masa. Pengambilan secara implikasi bermakna bahawa terdapat satu pemindahan milik yang harta dan oleh itu mesti ada orang atau badan yang kepadanya pemindahan milik itu dibuat. Dalam kes Chiranjit lawan Union of India Act 1991, Hakim Mukherjee menyatakan bahawa pengambilan bermakna mengambil hak milik sepenuhnya daripada pemilik yang dilucutkan hartanya itu tanpa mengira sifat keluasan atau hak milik tersebut. Keseluruhan hak yang dahulunya ada pada pemilik asal akan berpindah kepada pengambil sewaktu pengambilan dilaksanakan tanpa meninggalkan apa-apa baki kepada pemilik asal. Kesan pengambilan secara paksa ialah pemilik asal dilucutkan haknya yang tidak boleh disangkal ke atas tanahnya dan hak menggunakan dan menikmati secara eksklusif tanahnya sebagaimana yang dijamin di bawah kanun ini kini telah berakhir. Di bawah Seksyen 3 Akta Pengambilan Tanah 1960, tanah boleh diambil oleh pihak berkuasa negeri jika ia dikehendaki A. Untuk apa-apa maksud awam, B. Oleh mana-mana orang atau perbadanan yang menjalankan kerja pada pendapat pihak berkuasa negeri adalah untuk keperluan awam, atau C. Untuk maksud pelombongan, kediaman, pertanian, perdagangan atau perindustrian. Dan tidak dapat dinafikan bahawa Seksyen 3 juga telah memberi kuasa yang luas kepada pihak berkuasa untuk bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Farhana binti Muhammad Yusri, 18 BI 01105. Hari ini saya akan membentangkan prosedur pengambilan tanah. Terbahagi kepada tiga, iaitu pra-pengambilan, pengambilan dan juga pasca pengambilan. Jadi pihak berkuasa bertanggungjawab untuk mengikuti segala prosedur pengambilan tanah sebelum mengambil tanah tersebutlah, kerana mengikut perkara 13 klausul 1 PP, dan seorang pun boleh dilucutkan harta dia kecuali mengikut undang-undang. Jadi antara borang yang diperlukan dalam prosedur pengambilan ni adalah borang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, A, L, B, L, C, M, N, O, Q dan R. Okay, jadi peringkat pertama adalah pra pengambilan, yang mana notis tanah yang berkemungkinan untuk
diambil akan diletakkan di dalam borang A, yang mana tanah itu akan dikaji dulu sebelum ia dijadikan sesuatu projek, dan untuk memastikan tak ada ketidakjujuran oleh sesetengah pihak. Kemudian Seksyen 5 dan borang B, jika didapati tanah itu perlu dikaji, maka PTG ataupun pengarah tanah dan galian kena keluarkan surat kebenaran di dalam borang B untuk membenarkan mana-mana pegawai memeriksa ataupun memantau tanah tersebut. Jadi suatu kesiasatan ataupun pantauan itu berlaku kerosakan, maka papasan perlulah diberikan melalui Seksyen 6. Oleh itu, menurut Seksyen 7, pentadbiran tanah akan menyediakan pelan pengambilan tanah yang diperlukan untuk kelulusan pihak berkuasa negeri. Jadi apabila dah diluluskan, tanah tersebut hendaklah diletakkan ataupun diwartakan ataupun diisytiharkan di dalam borang D, iaitu Seksyen 8. Maka bila dah diluluskan, hendaklah ditandakan dan pentadbir tanah wajar membuat catatan di atas pengambilan tanah tersebut. Kemudian peringkat kedua adalah pengambilan, yang mana bermula dengan Seksyen 10 tentang apa-apa tuntutan yang dikemukakan oleh pemilik tanah tersebut, tuan tanah ataupun orang yang berkepentingan di atas tanah tersebut. Maka pentadbir tanah akan mengeluarkan borang E untuk menetapkan apa-apa tarikh, masa dan juga tempat. Maka orang yang berkepentingan dalam pengambilan tanah ini adalah orang yang pemilik tanah tersebut, orang yang duduk di atas tanah tersebut ataupun orang yang mempunyai kepentingan. Contohnya macam pemegang gadai. Kemudian kalau Seksyen 14 borang G, setelah selesai semua siasatan di bawah Seksyen 12 APT, pentadbir tanah tu akan menyediakan award bertulis di dalam borang G. Disusuli pula dengan borang H tentang tawaran pampasan. Maka pihak pentadbir tanah ni akan memberikan deposit pampasan ataupun wang tu kepada mahkamah jika tak ada pihak yang berkompeten untuk menerima bayaran, ataupun orang yang berkepentingan itu tidak setuju untuk menerima pampasan tersebut ataupun terdapat pertikaian antara pihak yang terlibat. Maka Seksyen 38 dan borang N, kalau ada apa-apa bantahan, bolehlah dibuat dalam borang N. Kemudian kita tengok kepada Seksyen 22 dan borang K. Jika tak ada apa-apa bantahan di dalam borang N tersebut, maka pemilik tanah ni secara rasmi boleh dibuat di bawah Seksyen 22 APT dengan mengeluarkan notis di borang K. Jadi borang K ni akan didaftarkan dengan sempurnanya di dalam di dalam hak milik tanah lah. Maka borang K ni dah jadi rasmi, maka tanah tersebut dah jadi tanah kerajaan. Jadi penarikan balik untuk pengambilan tanah tu tak boleh dibuat sebab borang K ni dah didaftarkan. Tapi kalau nak buat penarikan balik, boleh dibuat sebelum borang K ni didaftarkan di dalam hak milik. Terakhir adalah pasca pengambilan. Sekiranya pengambilan tanah tu melibatkan sebahagian saja daripada lot tanah, pentadbir tanah hendaklah membuat permohonan ukur kepada jabatan ukur. Lepas dah habis ukur bagi hak milik yang kekal, pejabat ukur kena mengeluarkan hak milik sambungan untuk didaftarkan. Manakala bagi hak milik yang sementara, pentadbir tanah kenalah membuat pindaan yang baru bagi sepadan lot yang baru, boleh merujuk kepada mahkamah menerusi borang M Seksyen 36. Manakala untuk Seksyen 37, tuan tanah ni tak boleh mempertikaikan apa-apa tindakan kerajaan terhadap tanah tersebut. Tapi menurut Seksyen 37, orang-orang yang berkepentingan tadi boleh membuat bantahan terhadap apa-apa ukuran tanah, jumlah papasan, juga siapa yang layak untuk terima papasan tersebut. Terima kasih. Untuk isu dan cabaran bagi pengambilan tanah, ada 3 isu dan cabaran. Yang pertama ialah kelemahan sistem pentadbiran tanah. Yang kedua, kelemahan pengambilan pada pandangan pemilikan tanah. Yang ketiga, tanah yang diambil tidak digunakan atau ditarik balik. Okey, kita lihat kepada kelemahan sistem pentadbiran tanah. Kelemahan sistem pentadbiran tanah, maklumat tanah yang pertama, maklumat tanah yang tidak dapat dikesan atau alamat pemunya berdaftar, tidak ada dokumen hak milik daftar, dan rekod hasil terdapat butir dan maklumat tanah yang terlibat dengan sesuatu pengambilan tidak dapat dikesan kerana dokumen hak milik daftar telah rosak, hancur atau dengan satu-satu sebab yang tak dapat dibaca. Okey. Disebabkan hancur, rosak, alamat pemunya berdaftar, tanah tu tak dapat dikesan, dan disebab itu notis tersebut tak dapat diserahkan kepada mereka. Okey. Yang seterusnya, charting pada litho sheet tidak lengkap atau tidak dikemas kini pada masa pewartaan di bawah Seksyen 4 Akta Pengambilan Tanah borang A atau Seksyen 8 Akta Pengambilan Tanah borang D, status tanah dinyatakan sebagai tanah kerajaan tetapi kemudiannya sama ada disedari atau tidak, hak milik sementara didaftarkan. Okey, disebabkan itu tanah itu terpaksa diambil dan kerajaan terpaksa keluarkan duit bagi jelaskan bayaran pampasan, sedangkan bayaran itu boleh diambil secara percuma. Okey. Seterusnya,
cukai tanah tidak dipungut atau cukai tanah tidak dipinda. Okey, sehingga proses pengambilan sesuatu tanah itu selesai, pemunya berdaftar tanah masih mempunyai tanggungjawab untuk menjelaskan cukai tanahnya. Disebabkan oleh faktor di atas juga, terdapat kekeliruan di antara pemunya berdaftar tanah dan juga pentadbiran tanah, maka cukai tidak dapat dikutip. Okey, maksudnya pihak kerajaan negeri mengalami kerugian bagi pengambilan yang melibatkan sebahagian tanah. Contoh bagi pengambilan sebahagian tanah, cukai tanah berasaskan kawasan baki yang telah tidak dibuat, ambil masa lama untuk dibuat. Okey, ianya boleh menimbulkan beberapa masalah sampingan seperti dikenakan denda lewat, pastikan jumlah tunggakan serta jumlah cukai terlebih bayar dan sebagainya. Okey, seterusnya kelewatan menyediakan PU bermakna permohonan ukur dan pendaftaran hak milik sambungan. Permohonan ukur bagi kawasan yang tidak disediakan atau lambat disediakan, akibatnya hak milik sambungan tidak dapat didaftar dan dikeluarkan segera. Ini menyulitkan pihak pemunya berdaftar tanah untuk membuat apa-apa urusan terhadap tanah baki. Okay. Kelima, pemohon memasuki tanah sebelum diwatakan di bawah Seksyen A, Seksyen 4 Akta Pengambilan Tanah. Hanya pentadbir tanah, juruukur kerajaan, pegawai pertempatan dan mana-mana orang yang diberi kebenaran bertulis di bawah Seksyen 5 Akta Pengambilan Tanah 1960 sahaja yang boleh memasuki mana-mana tanah bagi maksud Akta Pengambilan Tanah sebelum tindakan pewartaan diambil di bawah Seksyen 4 Akta Pengambilan Tanah. Seterusnya keluputan borang D yang diwartakan di bawah Seksyen 8 APT itu akan luput tempohnya selepas 2 tahun daripada tarikh pewartaannya. Borang K tidak diendoskan pada dokumen hak milik daftar. Borang K perlu diendoskan di bawah Seksyen 23 Akta Pengambilan Tanah. Jika tidak, tanah itu serasa masih dipunyai oleh pemuanya berdaftar tanah. Okey, ini berkenaan dengan Akta Pengambilan Tanah, boleh rujuk pada Akta Pengambilan Tanah yang seksyen yang diterangkan tadi. Okey. Seterusnya, kelemahan pengambilan pada pandangan pemilik tanah. Okey. Jika tanah dimiliki secara bersama, isu pembahagian pampasan kerap kali dibangkitkan dan pihak pentadbir tanah sering dipersalahkan kerana tidak adil dalam pemberian pampasan. Okey, ini bermaksud apabila kerajaan ambil balik tanah, pampasan akan dibayar mengikut harga pasaran dan pemiliknya. Tidak akan mengalami kerugian dari segi ekonomi. Okey. Hak milik pemilikan hartanah telah dijamin oleh perkara 13 Perlembagaan Persekutuan di mana tak ada seorang boleh dilucutkan hak ke atas hartanya melainkan dengan bayaran pampasan yang secukupnya. Okey. Akta menyatakan bahawa pemungut hasil hendaklah secepat mungkin menilai amaun pampasan yang pada pendapatnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang dihuraikan dalam jadual pertama. Okey. Kes-kes yang terlibat ialah yang pertama, Hakim Hashim Yoksani, kes Lembaga Amanah Sekolah Bina Semangat Malaysia lawan pemungut hasil tanah dinding. Hakim Hashim Yoksani mentadai pampasan yang mencukupi sebagai satu perkara yang akan ditentukan oleh mahkamah menurut perkara 13/2 Perlembagaan Persekutuan membolehkan sesuatu undang-undang membuat peruntukan pengambilan tanah atau penggunaan tanah persendirian secara paksa dan membuat peruntukan tentang kaedah penilaian untuk suatu asas taksiran. Okey. Kes Focong dan San Sdn Bhd lawan pentadbir tanah daerah Johor Bahru dan satu lagi. Okay. Mahkamah Tinggi mengatakan bahawa prinsip-prinsip untuk memberikan pampasan kepada pengambilan tanah terdapat di jadual pertama kepada Akta Pengambilan Tanah 1960 Akta 486 di mana dinyatakan bahawa pampasan hendaklah mengikut harga pasaran tanah tersebut semasa tanah itu diwartakan untuk diambil. Okey, apa yang dimaksudkan harga pasaran tanah ni akan diterangkan dalam kes seterusnya, iaitu kes Ng Tiao Hong lawan Collector of Land Revenue Gombak. Okay.
harga pasaran tu boleh dilihat dalam segi yang pertama, nilai pasaran bermakna pampasan yang perlu ditentukan dengan merujuk kepada harga di mana seseorang penjual yang sedia menjual boleh dengan semunasabahnya menjangka hasil diperolehi daripada seorang pembeli yang berminat. Ia hendaklah dikira berdasarkan kesediaan kedua-dua pihak, penjual untuk menjual dan pembeli untuk membeli pada harga pasaran tanpa ciri paksaan. Ini maknanya penjual dan pembeli hendaklah mempunyai harga yang telah mereka dipersetujui. Okey. Untuk beli pada harga pasaran tanpa ciri paksaan, maknanya kedua-duanya tiada paksaan antara kedua penjual dan pembeli tersebut. Okey. Harga pasaran boleh diukur dengan menimbangkan harga jualan tanah di sekitar tanah berkenaan yang mempunyai kualiti dan kedudukan yang serupa. Kualiti dan kedudukan serupa ni boleh dilihat kepada potensi tanah tersebut yang berkenaan, perlulah juga diambil kira jenis, sifat tanah dan kegunaan yang akan dibuat pada masa pengambilan, perlulah juga diambil kira bersama-sama dengan kemungkinan yang munasabah akan kegunaan yang akan dibuat kepadanya di masa hadapan. Maknanya kualiti tanah tu masih berguna di masa hadapan lagi. Okey. Yang seterusnya, menimbangkan bentuk tanah perlulah ditekan sama ada tempatnya berhampiran dengan kawasan yang dibangunkan, jaraknya sama ada dekat atau jauh dari bandar terdapat jalan ke tanah tersebut. Okey, dalam kes ni mahkamah putuskan bahawa panduan yang paling selamat ialah keterangan jualan tanah yang sama dari segi kualiti atau kedudukan tempatnya sama sebelumnya atau pada masa pengambilan. Harga-harga yang dibayar bagi jualan-jualan berkenaan boleh digunakan sebagai perbandingan tertaluk kepada perhitungan semua keadaan. Okey. Seterusnya yang ketiga, isu yang ketiga, tanah yang diambil tidak digunakan atau ditarik balik. Okey, ada kes-kes di mana tanah yang diambil tu tak digunakan bertahun-tahun ataupun diambil untuk tujuan lain tapi digunakan untuk tujuan lain. Okey, ada juga di antara itu dijual pada pihak ketiga. Okey, kesemua ni telah menimbulkan kemarahan pemunya berdaftar. Orang yang pemunya berdaftar tu maknanya orang yang milik tanah tersebut. Okey. Sekalipun ianya dibolehkan di bawah Seksyen 68A Akta Pengambilan Tanah. Juga ada pengambilan yang ditarik balik. Okey, dalam keadaan tertentu, pengambilan tanah ditarik balik dan siasatan mengikut Seksyen 35 Akta Pengambilan Tanah dibuat. Akta Pengambilan Tanah tidak dibuat. Okey, ini menimbulkan kesulitan kepada beberapa pihak dan proses pembatalan mengambil masa lama, sedangkan tanah tersebut bernilai kepada pemunya berdaftar tanah. Okay, maknanya pemunya berdaftar tanah ini menimbulkan kesulitan kepada beberapa pihak dan proses pembatalan mengambil masa yang lama, sedangkan tanah tersebut bernilai kepada pemunya. Proses tanah tersebut tidak perlukan proses yang lama, sedangkan tanah tersebut bernilai bagi pemunya tanah. Okey, itu saja.